Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap sihat. Okey, insya-Allah hari ini cikgu akan teruskan PDPR kita di dalam perkara tafsir Al-Quran dan hadis di dalam pelajaran yang ke-8 insya-Allah. Sebelum kita teruskan, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini diberkati oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Okey, anak-anak, cikgu teruskan slot yang pertama. Okey, di sini kita akan membaca satu hadis dan terjemahannya. Yang ini mengenai perkara yang kita akan belajar pada hari ini, tinggalkan perkara yang meragukan. Okey, dengar bacaan cikgu Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis tau. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala afiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kaziba ribatun. Kita terjemahannya. Artinya, daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan baginda. Saya hafaz pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan perkara-perkara yang kamu ragui dan gantikan dengan perkara-perkara yang tidak kamu ragui, kerana kebenaran itu ketenangan dan sifat dusta itu mendatangkan keraguan. Riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Okey, kita tengok slot yang seterusnya. Okey, kita tengok info. Adik-beradik Saidina Hasan bin Ali ada 4 orang, iaitu 2 lelaki dan 2 perempuan. Adiknya bernama Husain bin Ali. Inilah sahaja cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui anaknya Sayyidatina Fatimah binti Muhammad daripada isteri pertama baginda bernama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Okay, kita tengok lagi infonya. Saidina Hasan lahir pada tahun 3 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. Okey. Sebelum itu, nanti boleh buka kitab pada muka surat 35. Hari ini cikgu akan menerangkan pada muka surat 35 hinggalah muka surat sekejap saya tengok sekejap. Hinggalah muka surat 38. 35 hingga 38. Okey, kita tengok makna perkataan di sini. Okey, da' tinggalkan. Ma yaribuka, kecil besarkan ma yaribuka, perkara-perkara yang kamu ragui. Ila, kepada. Ma la yaribuka, perkara-perkara yang tidak kamu ragui. Fa inna sidqa, kerana kebenaran itu tuma'ninah, ketenangan. Wa innal kazib, sifat dusta itu rabibatun, mendatangkan keraguan. Okey, ini makna kalimah. Okey, cikgu teruskan lagi. Kita tengok info di sini. Okey, Imam An-Nasa'i itu siapa? Iaitu Imam An-Nasa'i dilahirkan pada tahun 215 Hijrah, iaitu bersamaan 829 Miladiah di kota Nisa, dekat mana tu? Turkmenistan. Beliau menulis kitab Sunan An-Nasa'i. Beliau meninggal dunia pada tahun 302 Hijrah, iaitu bersamaan 915 Masihi di Mekah.
Yang ini Arab Saudi. Okey. Kita tengok huraian hadis. Apakah huraian hadis daripada hadis yang cikgu bacakan tadi? Mengenai perkara meninggalkan perkara yang meragukan. Okey, kita tengok. Kehidupan manusia akan sentiasa di dalam keberkatan selagi kita beriman dan bertakwa kepada Allah. InsyaAllah kalau kita selagi kita hidup, kita mengamalkan surah Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah, insya-Allah kehidupan kita akan sentiasa dalam keberkatan. Okey. Kita lihat apakah ciri-ciri orang yang bertakwa. Apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Okey, kita tengok di sini. Iaitu yang pertama, meninggalkan perkara-perkara yang meragukan. Yang kedua, beramal secara yakin serta meninggalkan perasaan syak dan was-was. Perasaan syak dan was-was. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang subhah. Ingat, kalau perkara tersebut meragukan, cepat-cepat kita tinggalkan. Contohnya, contohnya kita nak bagi duit pada kita nak main, contohnya nak main apa tu, dam lah, macam main, kalau dekat kedai tu kan ada kita masukkan duit 50 sen tu kan, lepas tu nanti kita dapat mainan. Itu merupakan judi. Kalau kita perkara itu meragukan, cepat-cepat kita tinggalkan. Cepat-cepat kita jangan kita buat. Itu contoh. Lepas tu kita kena beramal secara yakin. Meninggalkan perasaan yang syak dan was-was. Kalau kita rasa perkara itu tidak betul, cepat-cepat kita tinggalkan. Yang seterusnya, meninggalkan perkara yang syubhah. Contoh, kalau kita jumpa makanan dekat tepi jalan, okey, kita nak ambil, kita makan. Tiba-tiba kita ada perasaan, ini makanan ni halal ke haram? Halal ke haram? Bila kita jumpa kat tepi jalan, kita tak tahu kan apa dia punya puncanya, halal ke haram. Sebaik-baiknya kita tinggalkan. Okey. Meninggalkan perkara yang meragukan. Perkara yang meragukan adalah haram di sisi syarak. Jadi jangan kita melakukan perkara yang boleh meragukan, sebab hukumnya adalah haram di sisi syarak. Okey. Beramal secara yakin dan meninggalkan perasaan yang syak dan ragu-ragu merupakan ilmu agama perlu dituntut kerana merupakan wasilah sambungan yang memberi keyakinan, iaitu menghindari keraguan. Jika kita memenuhi ilmu di dada, kita belajar ilmu agama, apabila kita mendapati sesuatu perkara yang meragukan, cepat-cepatlah kita tinggalkan. Cepat-cepatlah kita buang jauh-jauh. Okey. Lagi. Meninggalkan perkara syubhah. Rasulullah SAW menegaskan, jika melakukan perkara syubhah akan terjebak ke dalam perkara yang diharamkan. Jadi, jika kita menjumpai perkara-perkara yang syubhah, cepat-cepatlah kita tinggalkan. Dikhawatiri akan melibatkan diri kita ke dalam kancah haram, kancah perkara-perkara yang haram. Jadi, perkara-perkara yang syubhah wajiblah kita tinggalkan untuk menjamin diri kita diredai oleh Allah Ta'ala. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita tengok info kat sini. Info di sini pada muka surat 37. Pastikan makanan, minuman dan produk kegunaan harian yang dijual di pasaran adalah halal. Ada cop halal. Logo di atas adalah logo halal yang menjadi panduan umat Islam di Malaysia. Kalau kita dapati, kalau kita beli barang tiada tanda halal, cepat-cepatlah kita jangan beli. Cepat-cepatlah kita tinggalkan barang tu, sebab perkara barang itu meragukan kita. Sebab apa? Allah dah pesan, Nabi pun dah pesan, perkara yang meragukan, barang-barang yang meragukan, kita kena tinggalkan. Sebab tak ada logo halal. Okey.
Kebenaran membawa ketenangan. Okey, slot ini boleh semak pada muka surat 38. Okey, apakah kebenaran membawa ketenangan? Iaitu apa perkara-perkara yang boleh membawa kepada ketenangan. Yang pertama yang cikgu ringkaskan di sini, iaitu apabila melakukan perkara yang benar akan sentiasa tenang dan aman. Kalau kita membuat perkara-perkara yang baik, kalau kita selalu melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita akan sentiasa tenang, hati kita sentiasa aman. Kalau tak percaya, cubalah kita buat. Kita buat solat 5 waktu tu dulu. Buat pada awal waktu. InsyaAllah kehidupan kita akan sentiasa tenang, sentiasa senang. Kalau tak percaya, buat solat di awal waktu. Solat fardu 5 waktu tu buat awal waktu. Dengar azan saja berkumandang, habis azan ambil air sembahyang dan dirikan solat. Buatlah solat-solat sunat rawatib. InsyaAllah diri kita akan tenang, sentiasa diridai oleh Allah. Okey, apa lagi kebenaran yang membawa ketenangan? Yang kedua iaitu apabila melakukan perkara yang haram, jiwa akan resah, gelisah dan tidak tenteram. Contohnya lah kalau kita mencuri, hati kita hati kita tak tenteram, hati kita tak tenang. Ialah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi hati kita sentiasa risau. Jadi bila begitu, ada perasaan begitu, cepat-cepatlah kita tinggalkan. Okey, seterusnya yang ketiga, apabila hendak melakukan sesuatu perkara, bertanyalah kepada hati sendiri. Kalau hati kita sentiasa baik, berfikiran positif, insya-Allah nanti Allah akan beri panduan kita kepada arah yang baik. Kalau kita solat, kita cukup 5 waktu, kita buat kebaikan, insya-Allah Allah akan dorongkan kita ni ke arah kebaikan. Kalaulah kita tinggalkan solat, kita buat maksiat, kita buat kejahatan, hati kita akan diselaputi oleh syaitan. Nanti syaitan yang akan membisikkan ke telinga kita, tak payah buat tu, tak payah buat tu. Jadi kalau kita nak lawan syaitan, kita nak jatuhkan syaitan, jadi kita kena buat suruhan Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Pastikan solat kita adalah cukup, solat di awal waktu, solat dengan khusyuk. Itulah panduan kita, insya-Allah. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita dah masuk pengajaran hadis. Okey, kita tengok pengajaran hadis di sini. Okey, pengajaran hadis boleh semak pada muka surat 38 nanti ya. Kita tengok apa pengajaran hadis yang pertama, iaitu mendidik hati meninggalkan perkara syubhah dan meragukan. Kalau perkara itu syubhah, perkara itu meragukan, cepat-cepatlah kita tinggalkan. Kita buat perkara yang disuruh oleh Allah. Tak payahlah nak kita susah-susah buat kerja yang tak disuruh oleh Allah. Okey, yang kedua, kebenaran membawa ketenangan dan kebatilan menimbulkan keresahan. Yang ketiga, mengamalkan sifat wara' dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Pastikan kita amalkan sifat wara'. Sifat wara' ni sifat-sifat yang baik. Terapkan sifat-sifat yang mulia di dalam diri kita. Buang perkataan-perkataan yang tidak baik tu, yang selalu kita ucapkan yang buruk-buruk tu. Contoh macam-macam kan, tak baik, kita tinggalkan. Mulut kita ni kita kena cakap yang baik-baik. Sebab bila kita keluarkan perkataan yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik, itu satu doa. Bila kita cakap yang baik-baik, dia akan kembali kepada diri kita sendiri kan. Jadi kita keluarkanlah perkataan yang elok-elok, yang baik-baik, insya-Allah. InsyaAllah nanti yang datang kepada kita semua baik-baik. Okey, cikgu teruskan lagi pengajarannya. Okey, kita tengok yang keempat. Pengajaran yang keempat, tidak menghampiri tempat-tempat maksiat dan seumpamanya. Ingat, jangan hampir ke tempat-tempat yang maksiat. Contoh tempat judi, tempat orang melepak. Kalau boleh janganlah melepak-lepak ke tempat-tempat yang tak berfaedah. Kalau nak melepak ke masjid ke surau tak apa.
Kalau kita nampak kawan-kawan kita berlonggok ke kedai-kedai tu, tak payah kita ikut. Sebab itu akan menghampiri ke arah kemaksiatan. Okey, pengajaran yang kelima, yang terakhir, iaitu wajib memiliki keyakinan yang sahih dalam perkara yang berkaitan akidah dan ibadat. Kita kena belajarlah. Kita kena belajar ilmu. Bukan kita saja kena belajar ilmu dunia. Kita kena belajar ilmu agama. Kita kena belajar ilmu akhirat. InsyaAllah dunia dan akhirat kita seimbang. Jadi bila kita di akhirat sana, kita akan senang. Kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bersama keluarga kita. InsyaAllah. Okey. Dah yang terakhir. Di sini ada latihan hadis tajuk yang ke-8. InsyaAllah penerangan cikgu harap anak-anak faham semua. Iaitu tajuk kita pada hari ini, iaitu kita perlulah tinggalkan perkara yang meragukan, perkara yang syubhah, perkara yang was-was, perkara yang syak, itu kita perlu tinggalkan. Hukumnya adalah wajib. Okey anak-anak, cikgu harap selepas ini boleh jawab soalan yang cikgu berikan ini. Okey, cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.